yang diperuntukkan 64.759 juta dan butiran 150 kajian mineral dan geosains yang diperuntukkan 1 juta untuk pengurusi. Kekayaan mineral terutamanya hidrokarbon adalah sangat penting kepada negara. Sumbangan setiap tahun kepada pendapatan kerajaan persekutuan adalah di antara 70 hingga 80 bilion, iaitu lebih kurang 30% daripada pendapatan kerajaan persekutuan tiap-tiap tahun. Masalahnya, walaupun kita ada jabatan mineral dan geosains, persoalan tentang dasar dan juga perancangan hidrokarbon, iaitu harta mineral kita yang paling berharga, ditinggalkan sepenuhnya kepada Petronas mengikut beberapa undang-undang yang telah dibuat. Masalah apabila kita keadaannya Petronas tidak melaporkan ataupun bertanggungjawab kepada Parlimen. Jadi sehingga kini kita sebenarnya tidak tahu apakah dasar dan juga perancangan mengenai kelangsungan dan lestari sumber hidrokarbon di negara ini. Peruntukan yang diberi kepada Jabatan Sains dan Geosains dan Mineral itu ada berkait juga dengan persoalan kajian. Kalau mengikut kadar pengeluaran terkini dan juga nisbah penggantian rizab minyak mentah di negara kita hanya tinggal 23 tahun dan gas asli hanya tinggal 31 tahun. Maknanya harta hidrokarbon ini hanya tinggal dalam satu generasi akan hilang. Jadi sebab itu saya mohon Menteri supaya memberi sedikit makluman apakah dengan peruntukan yang ada ini boleh diusahakan supaya satu dasar lestari mengenai harta geosains dan mineral negara boleh diusahakan dan dibentangkan kepada Dewan supaya kita boleh tahu harta 23 tahun yang akan hilang dalam tempoh satu generasi ini apakah perancangan kerajaan dan bukannya ditinggalkan 100% kepada Petronas. Soal kebertanggungjawaban ini juga menjadi satu isu yang utama apabila Petronas yang menjadi agensi nombor satu dan satu-satunya badan yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan harta geosains dan mineral negara ini secara undang-undangnya tidak bertanggungjawab dan melaporkan kepada Parlimen. Ini sudah tentu menyukarkan Petronas. Sebab itu akhir-akhir ini kita dengar banyak kritikan dan tuntutan terhadap Petronas dari pelbagai pihak yang menuduh bahawa Petronas mengenepikan kepentingan sesetengah kumpulan. Petronas tidak mementingkan ekonomi bumiputera dan lain-lain. Ada juga dari semasa ke semasa keraguan dan juga waspada mengenai kebolehan dan ketelusan Petronas dalam menguruskan harta geosains dan mineral hidrokarbon negara ini sehingga ada tuduhan mengenai penyelewengan, kerugian dan lain-lain. Sedangkan bagi mereka yang biasa dengan industri minyak dan hidrokarbon, ia satu industri yang kompleks. Operasinya tidak sama dengan operasi-operasi industri lain. Dan yang lebih penting dari perspektif Parlimen dan Dewan Rakyat, kuantum perbelanjaan setiap projek itu tidak boleh kita samakan dengan jenis-jenis perbelanjaan yang selalu kita bahaskan di sini. Kalau contohnya mungkin satu projek jalan raya, Menteri tahu mungkin hanya melibatkan 20-30 juta. Satu projek oil and gas dengan izin selalunya melibatkan 300-400 juta. Satu perkara yang biasa untuk Petronas dalam satu mesyuaratnya membuat keputusan melaburkan 2-3 bilion ringgit. Jadi apabila tidak ada kebertanggungjawaban Petronas, maklumat yang sebenarnya kadang-kadang itu tidak sampai termasuklah kepada ahli dewan dan banyak ahli dewan sendiri yang bukan latar belakangnya daripada sektor minyak ini kadang-kadang tidak mempunyai maklumat yang tepat untuk mengkritik dan menegur Petronas. Sebab itu saya rasa kita perlu berlaku adil, baik daripada sebelah kerajaan ataupun baik daripada sebelah Pakatan Rakyat, bahawa kita perlu membantu Petronas untuk kita memastikan bahawa maklumat ini dapat diterangkan dan kita betul-betul faham tentang fungsi, peranan dan juga skop operasi pelaburan Petronas.
Saya mohon kalau rakan-rakan wakil rakyat dan ahli-ahli yang lain bersetuju supaya kita merakamkan tahniah kepada kaki tangan Petronas, kerana sehingga sekarang Petronas adalah satu-satunya syarikat Malaysia yang berada di dalam Fortune 500. Dan setiap tahun Petronas menduduki ranking 5 atau 10 teratas dari segi syarikat minyak di dunia ini yang paling untung. Jadi kita tidak boleh persoalkan dari segi itu tentang jasa dan sumbangan Petronas dan kaki tangannya kepada negara. Pun begitu, bukanlah bermakna oleh kerana prestasi Petronas itu baik selama ini, kita tidak boleh tegur dan tidak boleh kritik Petronas. Apatah lagi seperti yang saya sebut, dalam keadaan yang mana kita tidak tahu apa sebenarnya dasar dari segi melestarikan harta geosains dan hidrokarbon, dari segi kita tidak dapat maklumat yang penuh tentang operasi dan pelaburan Petronas, sudah tentu banyak perkara-perkara yang dibawa oleh rakyat yang perlu kita suarakan di sini. Cuma saya mohon bantuan dan juga kerjasama semua. Pertama, perlu ada disiplin dari kalangan ahli dewan sendiri supaya kita perlu menolak sebarang campur tangan, terutamanya dari segi penganugerahan projek yang melibatkan projek-projek Petronas. Kerana prestasi dan juga kebolehan Petronas menyumbang sumber kewangan yang begitu besar kepada negara bergantung kepada prestasi kontraktor-kontraktor yang dipilih oleh Petronas. Dan saya, sepanjang saya bertugas di Petronas, menduduki jawatan kuasa tender sebegini, kalau ada campur tangan, ada wahyu atau lobby daripada luar, baik atas alasan macam mana pun, kalau Petronas mengambil risiko menganugerahkan kontrak dalam satu projek yang penting kepada satu syarikat yang tidak mampu melaksanakan tugas itu, maka tanggungjawab Petronas adalah apabila Petronas tidak mendapat untung yang sewajarnya, itu akan membawa kesan yang besar kepada negara kerana Petronas tidak mampu untuk menyumbang wang saban tahun. Sebab itu kita perlu sokong sepenuhnya. Pandan boleh celah sikit? Ya. Saya agak keliru sikit. Butiran mana yang Pandan nyatakan yang ada kaitan Petronas dengan jawatan kuasa ni? Butiran 04000 Mineral dan Geoscience, kerana itu bersifat dasar. Jabatan ini bertanggungjawab untuk menggubal dasar mengenai dan juga satu. Tapi di peringkat jawatan kuasa ingat bajet ni pun tak ada kena-mengena dengan Petronas. Nanti dulu. 150300 Mineral dan Geoscience ialah mengenai belanjawan untuk kajian sumber baru. Yang itu ada kena-mengena dengan Petronas. Sudah Pandan. Ya. Lagi 2 minit ya. Jadi sebab itu perkara ini kita perlu beri tumpuan sepenuhnya supaya Petronas terus diberikan sokongan untuk memilih kontraktor yang berkebolehan dan berprestasi, walaupun ada beberapa tuntutan-tuntutan yang lain, dan perlu diberi sokongan melalui vendor development programnya dengan izin Datuk Pengerusi. Malah saya rasa vendor development program itu perlu kita sebarkan dan kita gunakan untuk kita bentuk 2 lagi syarikat minyak tempatan, satu yang melibatkan negeri Sabah dan satu yang melibatkan negeri Sarawak. Dan saya minta sokongan Datuk Menteri sendiri supaya kita terus lobby supaya diwujudkan satu Petro Sabah dan satu Petro Sarawak, daripada kita terlalu banyak memberikan kontrak kepada syarikat-syarikat persendirian. Lebih baik kita gunakan pengalaman Petronas dibentuk sebagai syarikat milik rakyat untuk membentuk satu syarikat milik rakyat Sabah dalam minyak dan gas dan satu syarikat milik Sarawak, rakyat Sarawak dalam minyak dan gas, dan perkara ini dalam kajian jabatan nanti supaya dapat diambil berat. Dan yang kedua, akhir sekali Datuk Pengerusi, saya juga seperti yang saya sebut, sementara Petronas telah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi Petronas juga boleh ditegur. Contohnya apabila pengurusan Petronas kadang-kadang terpisah daripada pandangan rakyat biasa. Contohnya keputusan yang terkini oleh pengurusan Petronas. Ya. Izin Datuk Pengerusi berkaitan dengan cadangan
untuk rakyat kita mempunyai sedikit keuntungan daripada kehebatan hasil oleh Petronas itu, kita mungkin yang berhormat pandan ingat bahawa kerajaan Malaysia sendiri setahun lebih yang lalu telah mengumumkan suatu cadangan tentang bagaimana nak mengagihkan keuntungan daripada hasil minyak dan gas ini, khususnya di pantai timur kepada rakyat, dan janjinya dalam masa 6 bulan suatu laporan akan dibentangkan untuk dibuat keputusan. Tetapi ianya telah melampaui 6 bulan, mungkin dah melampaui 1 tahun. Apakah pandangan Yang Berhormat Pandan tentang ini? Yang Berhormat Pandan, boleh sikit? Half a minute. Okay. Ya, can. Teruskan. Sila. Apakah pandangan YB Pandan berkenaan dengan kegagalan Petronas untuk menubuhkan Advisory Council yang terdapat dalam Akta Pembangunan Petroleum Development Act? Sepatutnya Advisory Council ini datang daripada member states ataupun states yang mengeluarkan minyak seperti Sabah, Sarawak, Kelantan dan sekian. Ya. Sebab itu Datuk Pengerusi, sementara saya tahu ada rakan-rakan yang bertanya apa kena-mengena ini dengan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, tetapi tanggungjawab memastikan bahawa harta geosains dan mineral kita iaitu hidrokarbon ini dijaga dengan baik demi rakyat adalah tanggungjawab juga di bawah kementerian. Sebab itu kalau mengambil kira pandangan Tumpat, oleh kerana sumber ini adalah terhad dalam tempoh 20 tahun sahaja lagi, maka sebab itulah sudah sampai masanya kita perlukan satu tindakan yang lebih ikhlas supaya wang dan dana itu bukan saja diberikan terus ke dalam peruntukan dan juga kewangan kerajaan persekutuan, tetapi perlu ada cara supaya ia sampai terus kepada rakyat. Menjawab rakan saya daripada Penampang, persoalan itu sudah tentu perlu dijawab oleh Perdana Menteri, kerana Petronas melaporkan kepada Perdana Menteri, dan saya kira Perdana Menteri perlu memberi penjelasan kenapa perincian dan butiran di dalam Akta Pembangunan Petroleum 1974 itu tidak dipatuhi. Baik, saya nak tutup dengan soal sedikit tentang Petronas tadi. Keputusan terbaru yang Petronas untuk tidak membenarkan peniaga-peniaga kecil untuk menjual di kedai-kedai mesra Petronas, ini adalah contoh-contoh keputusan yang dibuat oleh eksekutif di pejabat tinggi yang terpisah daripada keperluan rakyat di bawah. Keputusannya saya kira ada pertimbangan atas dasar mahu memastikan bahawa packaging itu adalah mengikut piawaian yang ditetapkan daripada Petronas. Tetapi bagi mereka yang menjual kerepek harga RM3 ataupun makcik-pakcik yang mengusahakan nasi lemak harga RM4, untuk menuntut mereka melabur di dalam mesin package yang berharga beratus-ribu ringgit hanya untuk menjual 20 pack kerepek di kedai Petronas, sudah tentu tidak masuk akal. Dan saya harap sebab itu akhir sekali Datuk Pengerusi, untuk kita bantu Petronas dan bantu Menteri supaya soal kekayaan sumber asli negara ini dapat diterangkan dengan lebih baik kepada rakyat, wajarlah sekiranya Petronas mula untuk membentangkan laporan, kalau tidak secara rasmi di Parlimen pun, tetapi kepada satu Caucus ahli-ahli Parlimen. Nanti saya habiskan. Kalau tidak secara rasmi kepada Parlimen pun, kalau itu dikatakan memerlukan satu perubahan undang-undang, paling kurang Datuk Pengerusi, untuk kita menyelesaikan segala soal yang timbul ini, Petronas perlu bermula dengan membuat pembentangan kepada ahli-ahli Parlimen di dalam satu Caucus Petronas sepatutnya. Paling kurang itu boleh memulakan usaha untuk memastikan maklumat yang tepat sampai kepada ahli-ahli Parlimen, supaya ahli Parlimen boleh memberi pandangan dan kritikan yang kena dan juga yang tepat kepada Petronas. Kuala Kangsar tadi. Kota Tinggi teruslah. Kota Tinggi. Maaf, Kota Tinggi. Saya tertarik dengan pandangan Pandan tadi. Terima kasih betul. Cuma the journey jalan tadi saya confuse sikit lah. First kali you kata tentang renewable energy. Tapi you go Pandan tadi cerita tentang akhir pergi KKP
orang kat bawah, mesra, convenience store. Dan kita cakap mineral resources. Jadi saya nak tanya tadi, ada confusion sikit di sini lah Pandan. You bawa, kita rasa kita tak boleh sentuh sebab ada wahyu. Tapi satu banding bersama, you nak kita buat caucus supaya kita intervene, beritahu Petronas buat to do. Saya nak sikit pencerahan daripada Pandan. Dari segi kenapa soal Petronas ini timbul, saya telah terangkan Datuk Pengerusi bahawa hidrokarbon adalah harta mineral kita yang paling utama. Jadi kita perlu ada satu dasar yang betul-betul difahami oleh rakyat, bukan ditinggalkan kepada Petronas semata-mata. Setuju tak Pandan? Nanti dulu saya jawab dulu. Sikit je Pandan, sikit je. Saya remember pertengahan 80-an kita kata kita punya National Recoverable Reserve of Oil tinggal dalam 14 tahun. Tadi Pandan cakap tinggal 20 tahun. I think separuh daripada kita punya income for Petronas is derived from external punya income. Dan Pandan cakap tadi Petronas one of the most profitable. I think it's quite consistent the last many years. Dan kita pun tengok pulangan tu banyak pergi kepada one of the main coffers for the government. So I think isn't that dasar yang baik yang I think kita should teruskan. Terima kasih. Saya banyak, dia dah jadi 5 soalan. Jadi kena jawab satu-satu. Yang pertama, Kuartir Tinggi tanya, sedang saya sebut supaya jangan ada campur tangan, tetapi ada juga pandangan. Kita perlu bezakan, campur tangan itu adalah dari segi penganugerahan kontrak dan pemilihan kontraktor yang diberi tanggungjawab untuk mengusahakan projek dan lapangan besar Petronas. Kerana kejayaan dan prestasi kontraktor itu akan ada kesan yang besar kepada kebolehan Petronas untuk menyumbang. Yang itu kita tak boleh campur. Kalau Petronas sudah ada, ataupun mana-mana GLC sudah ada satu sistem integriti dan kontrak dan pemberian tender dan perolehan yang baik, maka perlu ditinggalkan. Ya, Pandang. Tetapi pada masa yang sama, kita juga sebagai wakil rakyat berhak mendengar rintihan daripada rakyat. Dalam kes ini, ada banyak juga perkara-perkara yang diputuskan oleh pengurusan Petronas yang kadang-kadang terpisah daripada realiti di bawah. Dengan izin Datuk Pengerusi, it's a matter of common sense. Kadang-kadang keputusan yang dibuat oleh Petronas itu tidak ada common sense. Jadi sebab itu lebih baik kalau Petronas juga ada engagement dan juga pertukaran pendapat dan maklumat dengan wakil rakyat supaya perkara-perkara seperti ini boleh dielakkan. Jadi saya rasa cukup di situ. Terima kasih Datuk Pengerusi.